Tahun demi tahun, pengembaraan yang dilalui pasti meninggalkan memori yang cukup bererti. Alami kemasyhuran tamadun Islam, ikuti jejak langkah para nabi dan rasul yang menyimpan 1001 kisah bersejarah. Ramadan ini, Baraka membawakan Jejak Rasul. Jumaat hingga Ahad 6.30 petang, hanya di TV3. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kelantan Darul Naim, negeri Serambi Mekah yang pernah dirahmati dengan alim ulama yang gigih bersama sultan-sultannya yang soleh. Kerancakan aktiviti keilmuan bermula pada kurun ke-19, disokong oleh istana, khususnya semasa zaman Sultan Muhammad II dan Sultan Mansur. Selain menggalakkan alim ulama menterjemah dan menulis karya ilmiah, Sultan Mansur turut melibatkan alim ulama dalam pentadbiran. Seperti menjadi penasihat istana, guru di istana sebagainya. Kemudian dia galakkan pembukaan pusat-pusat pengajian, menulis kitab-kitab. Kemudian antara yang dibangunkan juga pada zaman beliau ialah ulama-ulama itu memainkan peranan untuk membantu sultan melaksanakan undang-undang syariah. Sebab itulah orang selalu sebut kemuncak pelan syariah di Kelantan ni zaman Sultan Mansur. Semasa era Sultan Mansur yang memerintah dari tahun 1890 hingga tahun 1899, pondok-pondok pengajian dibuka dengan giat di serata jajahan negeri baginda. Madrasah Diniyah Bakriyah dikenali juga dengan nama Pondok Terusan Limbat, terletak di Pasir Tumbuh, kira-kira 11 km dari Bandar Kota Baru. Bermula 67 tahun lalu, dengan hanya 50 orang pelajar, hari ini bilangan pelajarnya mencecah 1,000 orang. Sebagai institusi pendidikan persendirian, kebiasaannya pondok diuruskan oleh keluarga pengasasnya. Beroperasi tanpa peruntukan tetap, pondok hanya bergantung kepada sumbangan orang ramai dengan yuran pengajian minimum, manakala tenaga pengajarnya mengajar secara sukarela. Ustaz-ustaz kita, ustazah kita mengajar secara sukarela, tidak ada gaji bulanan. Cuma sekiranya ada sumbangan daripada bentuk zakat, sumbangan orang ramai, maka kita salurkan sedikit sebanyak kepada guru-guru kita, tapi tidak secara tetap dan tidak secara bulanan. Jadi dengan pengorbanan guru, inilah yang membolehkan madrasah ini dapat bertahan dan juga yuran kita dapat rendahkan seminima yang mungkin. Institusi pondok seperti Madrasah Diniyah Bakriyah ini sentiasa menawarkan peluang pendidikan Islam pada kadar paling rendah. Bagi menampung kos pengurusan, elektrik dan air, hanya sedikit yuran dikenakan. Kita memutik juga yuran daripada pelajar, lebih kurang RM10 untuk bulan untuk yuran madrasah dan RM15 untuk elektrik dan juga air. Manakala untuk warga emas dan juga yang telah kahwin, kita ambil RM6 sebulan. Mana setahun RM60. Keberadaan pondok ini yang harmoni di tengah komuniti menyebarkan ritme dakwah melalui hubungan erat warga pondok dengan penduduk sekitarnya.
Tradisi keilmuan dan suasana ibadah yang subur ini bertitik tolak daripada usaha alim ulama yang merealisasikan tuntutan pencarian ilmu sebagai kefarduan bagi setiap Muslim. Wan Exam bin Wan Samsudin, salah seorang pelajar pondok ini yang mengikuti pengajian umumi dan nizami. Beliau pernah bertugas sebagai seorang guru selama 17 tahun di Lembah Kelang sebelum mengambil keputusan untuk menamatkan perkhidmatan pada tahun 2019. Kecintaannya kepada ilmu-ilmu Islam mendorongnya untuk pulang ke Kelantan dan menyambung pelajaran di sini sejak setahun yang lalu. Kenapa bila duduk sini, kita boleh jaga jemaah, kita boleh puasa sunat, kita boleh semayang sunat. Kalau setengah masjid kan, lepas semayang isyak, lepas semayang sunat 2 rakaat nak balik tu nak. Lepas subuh, sini kita punya wirid, punya zikir panjang. Lepas isyak, ramai orang jemaah semayang sunat. Jadi orang tua pun kuat. Jadi dengan secara tak langsung kita pun jadi kuat ibadat. Masya Allah, semangat dia lain lah. Institusi pondok seperti Madrasah Diniyah Bakriyah ini mempunyai sistemnya yang tersendiri dengan menerapkan 2 aliran, iaitu aliran nizami dan umumi. Sistem pondok menumpukan kepada penguasaan kitab. Para pelajar aliran nizami perlu melepasi tahap 1 hingga tahap 5 melalui ujian. Kefahaman dan penguasaan kitab-kitab dalam bidang fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis serta nahu dan soraf bahasa Arab akan diuji oleh guru sebelum seseorang pelajar boleh berpindah ke tahap yang berikutnya. Mulai tahap ketiga, para pelajar akan didedahkan dengan kitab-kitab surah berbahasa Arab sepenuhnya. Belajar di pondok ni, pelajar-pelajar kita minta tiwa Tok Guru. Tok Guru mesti tunjuk kepribadian yang baik depan pelajar. Macam mana Tok Guru tunjukkan kepada pelajar? Tok Guru sendiri pun berdikari bekerja dan dia tunjuk tawaduk dia dan dia tunjuk dia ni gigih mengajar. Maka murid pun gigih belajar. Dan kemudian dia tunjuk, kata Tok Guru, kita ngaji pondok jangan nak kejarkan sijil. Kita kejarkan apa dia? Kita berilmu, dan apabila kita berilmu, kita beramal. Apabila kita beramal, kita tunjuk keikhlasan kita. Jangan kita bergantung kepada manusia. Kita banyak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita berkat dalam hidup kita. Sesi bermula dari 8 pagi hingga 11 malam. Ia boleh disertai oleh para pelajar dan juga orang ramai. Bagi setiap pelajar yang mengikuti kursus ataupun sesi nizami dan umumi, mereka akan menadah 8 buah kitab berbeza pada setiap hari. Seorang pelajar yang berjaya menyempurnakan tahap 5 bermakna dia telah berjaya menguasai 50 buah kitab dalam bidang fiqh, tauhid, tafsir, hadis, tasawuf serta nahu dan sorah bahasa Arab. Muhammad Hazril Asrar ialah graduan kejuruteraan elektronik komunikasi Universiti Sheffield, United Kingdom. Kini berusia 38 tahun, beliau menyambung pengajiannya di pondok ini sejak tahun 2006 lagi. Baik, kelas tauhid bersama dengan Ustaz Asrar yang mengajar di sini, dan pondok ini memang mementingkan kepada tauhid sebagai akar umbi kepada ilmu yang dipelajari, yang mana kalau kita telusuri sejarahnya, madrasah ini dibina pada tahun 1954, dikenali sebagai Madrasah Diniyah Bakriyah. Ia ditubuhkan oleh 2 orang adik-beradik, iaitu Tuan Haji Abdul Aziz dan Tuan Haji Mustafa, yang bagaikan ingin sempurnakan impian dan hasrat orang tua mereka, iaitu Tuan Haji Abu Bakar, yang mahukan madrasah ataupun sekolah pondok yang sederhana tetapi mengangkat nilai berkah dalam ilmu. Dengan berkah dalam ilmu, maka akan terhampar hikmah dalam kehidupan. Sebenarnya pada habis ijazah tu, saya
bercadang untuk belajar secara sementara saja di pondok, mungkin dalam 3 tahun itu. Dan saya waktu itu cadang untuk melanjut lagi pelajaran saya dalam bidang master. Tapi bila dah berada di sini selama 3 tahun, saya rasa ilmu yang dapat selama 3 tahun tu masih belum mencukupi lagi. Jadi saya pun terus belajar hinggalah 4-5 tahun dan seterusnya. Apa yang buatkan saya terus berada di sini, di tempat ini memang penuh dengan keberkatan. Bila kita berada di sini, kita boleh kita belajar dengan tuan-tuan guru yang masih ada. Boleh kita khatamkan kitab banyak lagi yang kita belum pelajari. Dan pada waktu sama kita boleh berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang kita ada di sini dengan pelajar yang ada di sini. Itu satu kemanisan dapatnya yang di sini serta kita dapat sebarkan ilmu tersebut. Selepas 15 tahun menadah kitab, beliau telah lulus ujian tahap 5. Muhammad Hazril antara tenaga pengajar di pondok ini. Konsep pengajian pondok menekankan penguasaan kitab. Kemampuan menguasai kitab-kitab suras muktabar oleh alim ulama silam menjadi rahsia kekuatan institusi pondok. Kitab-kitab itu umpama jambatan penghubung seorang pelajar dengan alim ulama terdahulu. Pusat pengajian pondok Yayasan Islam Kelantan ini terletak di Kandis Baco, 33 km dari Kota Baru. Dikelolakan sepenuhnya oleh Yayasan Islam Kelantan, ia berkonsepkan pondok moden. Merupakan institusi pondok pertama di Asia Tenggara yang diiktirafkan oleh Universiti Al-Azhar Mesir. Hasil pengiktirafan itu, pelajar lulusan Pusat Pengajian Pondok Kandis boleh menyambung pengajian di universiti berkenaan dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab mulai tahun 1997 yang lalu. Setiap pelajar di sini akan habiskan masa selama 6 tahun, 3 tahun sanawi dan 3 tahun aliyah. Mereka mendalami dan menekuni 47 kitab-kitab turas dalam 16 mata pelajaran. Dan menariknya, sijil tertinggi dari pondok pengajian ini diiktiraf oleh Universiti Zaitun di Tunisia. Ini membolehkan pelajar di pondok ini terbang tinggi ke persada antarabangsa. Selain pelajarnya boleh meneruskan pengajian tahun pertama di Universiti Al-Azhar Mesir, hari ini 7 orang lepasan Pusat Pengajian Pondok Yayasan Islam Kelantan ini sedang menyambung pengajian di Universiti Zaitonia, Tunisia. Matlamat penubuhan ini adalah supaya ada ulama-ulama Parafih yang mewarisi ilmu dan juga penyebaran Islam di tanah air kita. Pusat ini telah memulakan operasi pada tahun 1984 dengan dipimpin oleh seorang pengetua atau syekh. Di samping mendalami kitab-kitab surah sama seperti di pondok lain, kurikulum kebangsaan turut diterapkan. Kita mengambil stam di peringkat sanawi juga. Jadi di situ kita mengambil CJ Tinggi Agama Pondok, STUP. Kemudian di peringkat aliyah kita belajar dalam 3 tahun pengajian dan kita akan mengambil CJ Tertinggi Agama Pondok, STTUP, yang di peringkat azharnya diiktiraf sebagai tahap diploma. Sistem pendidikan pondok menggunakan kaedah pelajaran talaki musyafahah, iaitu berhadapan dengan guru. Ianya merupakan kaedah tradisional yang diwarisi daripada halakah-halakah pengajian di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Selepas 4 dekad, pondok pengajian ini terus konsisten dalam menzahirkan ilmu-ilmu ataupun turas ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab kepada ribuan pelajarnya. Segalanya dirancang dengan teliti, cermat dan konsisten dalam usaha melahirkan alim ulama sebagai kandil yang menerangi ummah pada masa hadapan. Selepas penubuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan pada tahun 1915, institusi pondok dan madrasah berkembang dengan pesatnya. Tok Kenali antara penggerak utamanya. Untuk aliran pondok, beliau membentuk Majlis Halaqah Ilmu di Masjid Muhammadi yang menawarkan kuliah pengajian tinggi setaraf dengan Masjidil Haram. Ia bermakna para pelajar pondok boleh menyambung pengajian mereka di Masjid Muhammadi
tanpa perlu ke Mekah. Dalam garis masa yang sama, Madrasah Al-Arabiyah atau Sekolah Arab dibuka satu persatu di setiap jajahan negeri Kelantan. Oleh kerana sistem kita mengalami transformasi daripada sistem pondok kepada sistem sekolah, maka yang diperkenalkan oleh majlis agama ketika itu ialah menubuhkan sekolah majlis. Sekolah majlis lepas itu dipanggil Madrasah Al-Arabiyah Muhammadiyah. Untuk melengkapkan pendidikan aliran madrasah, pada tahun 1938, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ataupun MAI merintis usaha penubuhan Universiti Islam pertama di Tanah Melayu, dikenali sebagai Jami' Merbau Al-Ismaili. Masuk dekad 30-an, apa yang nak dirangka ialah supaya anak-anak Kelantan yang belajar agama ni, mereka boleh belajar peringkat tinggi seperti di Al-Azhar. Jadi ketika itulah ditubuhkan satu pusat pengajian baru dipanggil Jami' Ismaili Merbau ataupun Jami' Merbau Ismaili. Malangnya, Perang Dunia Kedua yang merebak ke Tanah Melayu penghujung 1941 telah merencatkan pertumbuhan Universiti Islam pertama di Tanah Melayu itu. Hari ini, bangunan Jami' Merbau Al-Ismaili masih berdiri megah dalam kawasan Mahat Muhammadi Perempuan sebagai monumen warisan pendidikan Islam paling bersejarah. Mahat Muhammadi ditubuhkan secara rasminya pada 1 April tahun 1937. Ia mula beroperasi di bangunan Pejabat Majlis Ugama Islam Kelantan yang hari ini dijadikan sebagai Museum Islam. 5 tahun kemudiannya, ia berpindah ke bangunan Jami' Merbau Al-Ismaili ini. Selama beberapa dekad selepas penubuhannya, sekalipun ia berkonsepkan madrasah, sesi pengajian kitab-kitab suras tetap berlangsung di Mahat Muhammadi. Dan ulama-ulama besar negeri Kelantan semuanya boleh dikatakan berkhidmat di sini. Sama ada secara penuh masa ataupun secara sambilan. Sebagai contoh, di Musalla Bulat, itulah Jami', dia panggil Jami' Merbau Ismaili itu, ada di sebelah sana. Didatangi oleh ulama-ulama yang termasyhur pada ketika itu untuk mengajar kitab-kitab lama, kitab-kitab Toras kepada pelajar-pelajar. Berada di bawah kawalan Yayasan Islam Kelantan, pentadbiran Mahat Muhammadi lelaki dan perempuan diasingkan mulai tahun 1982. Hari ini, Mahat Muhammadi Perempuan Jalan Merbau Kota Baru Kelantan ini menempatkan lebih 2,000 orang pelajar. Waktu petang selepas sesi persekolahan sentiasa dipenuhi aktiviti kelas tambahan, kurikulum dan usrah. Muhammadi ini sudah menjadi kewajipan kepada kita semua ingin melahirkan anak-anak pelajar yang mendapat cemerlang dari segi akademik mereka, cemerlang dari segi sukses mereka. Untuk mencapai kecemerlangan sasiah, pendidikan informal berbentuk tarbiyah Islamiah diterapkan dalam program pembangunan pelajar. Ia bertujuan menyuburkan bibit kepimpinan serta sifat berdikari. Pelajar dilatih berorganisasi melalui penyertaan dalam pelbagai bidang dan persatuan. Penganjuran usrah-usrah seperti ini adalah berdasarkan sukatan yang disediakan sendiri oleh Yayasan Islam Kelantan, iaitu Manhaj Qur'ani. Setiap hadis 40 dari buku Manhaj Qur'ani hendaklah dihafaz oleh nakibah serta ahli usrah. Sesi selama 75 minit ini dimulakan dengan bacaan Al-Quran. Selain huraian hadis, sirah Rasulullah juga antara topik penting perbincangan dalam usrah. Selain perbincangan berkaitan akidah dan akhlak serta isu harian yang berkaitan kehidupan pelajar. Kalau hari Rabu, seluruh pelajar dan seluruh ruangan sekolah kita ini kita penuhi dengan usrah. Setiap tingkatan diwajibkan untuk masuk kem kepimpinan ataupun kita panggil dalam istilah bahasa Arabnya tamrin.
Jadi setiap tingkatan 1 dia orang masuk sekali, tingkatan 2, 3 dan 4 sampailah dia habis di sini. Selain daripada itu, kita selang-selikan dengan qiyamul lail dan sebagainya. Integrasi pendidikan akademik dan agama yang diterapkan oleh Yayasan Islam Kelantan di madrasah seliannya adalah pendekatan holistik yang bertujuan membina jati diri berasaskan nilai-nilai Islam bagi bencana modal insan yang terdidik dan ditarbiyah dari segenap sudut kehidupan ke arah kecemerlangan duniawi dan ukhrawi. Allah ya Allah, Allah ya Allah, la ilaha illallah. Allah ya Allah, Allah ya Allah, la ilaha illallah. Ya صدرا انشراحا وفمي بالبسمات